hampa buat tak tahu. Dia orang naik kenderaan, hampa diam. Hampa tengok, hampa senyum. Kita pergi bagi laporan. Aktivis kita bagi laporan. Hampa rakyat. Pada kita, betul. Sebab yang pergi, saya bersama-sama dengan sahabat-sahabat rakan-rakan tim Surplus di Sungai Petani, kita turun ambil satu tanggungjawab sosial. Setelah kita turun lapangan pada 17 bulan 6 2023, kita bongkarkan melibatkan satu individu yang ada PR, bapa warga negara Pakistan, emak warga negara, emak pelarian Rohingya. Berkahwinnya si bapa Pakistan dengan si emak Rohingya, dapat anak. Anak ni jadi warga negara, jadi lahir di Malaysia, memegang kad penduduk tetap, IC merah, PR. Apabila ada PR, dia boleh beli kenderaan. Dia boleh duduk dalam negara kita sebab dia ada permanent resident. Dia menggunakan kesempatan emak dia Rohingya. Kesempatan ini digunakan. Dia beli motosikal, 51 buah motosikal. Bila dia beli, kita dapat maklumat daripada aduan awam. Kawan-kawan kita dapat maklumat mengatakan bahawa Rohingya ini beli motosikal. Mereka dapat maklumat mengatakan Rohingya. Tetapi sebenarnya apabila kita pergi, beliau ini ada PR, bangsa Pakistan, rakyat Pakistan, ada PR bangsa Pakistan. Apabila kita pergi, kita buat pembongkaran dan dia mengaku sendiri ada 51 motosikal atas nama dia. Dia bukan baru buat perkara ni, tuan-tuan. Dia dah buat perkara ni dah 7 ke 8 tahun lepas. Dia dah berikan kepada 51 pelarian etnik Rohingya di Padang Temusu, Sungai Petani, Kedah. Apabila kita buat pembongkaran tersebut dan kita tunggu daripada 17 hari bulan sehinggalah kita pergi buat laporan polis 27 hari bulan, dalam 10 hari tak ada sebarang tindakan yang nak diambil ke atas individu tersebut. Tak ada kata individu ni nak dipanggil ke balai polis, ataupun tak ada lah pihak JPJ nak hantar pegawai dia orang mai cari individu ni. Semua tak berlaku. Tidak ada sebarang apa-apa yang berlaku kepada individu tersebut. Relax saja. Supply motor kepada pelarian Rohingya, bagi naik motor, beli motor atas nama dia, dan dia bagi semua motor pelarian naik. Dia relax saja, tak ada apa-apa dikenakan tindakan. Dan kita sebagai NGO, apabila kita bongkarkan isu ni kita minta lah pihak berkuasa turun siasat.
Sebab kita tidak ada kuasa untuk siasat. Kita cuma ada tanggungjawab untuk bongkarkan saja isu. Bila kita tidak ada kuasa, sebab itu kita turun. Sebab itu kita turun, ambil sekali lagi tanggungjawab. Kita kumpulkan tim-tim kita. Kita kumpulkan tim-tim kita di Sungai Petani dan kita support tim daripada Pulau Pinang. Lebih kurang 30 orang lebih. Kita turun pergi ke IPD, Kota Kuala Muda, Sungai Petani untuk buat laporan. Dan semasa aktivis kita ini disoal siasat oleh AIO, Assistant Investigation Officer, ataupun pembantu pegawai penyiasat, seorang yang berpangkat sarjan. Kenapa memberi tekanan kepada aktivis kita? Kenapa tanya aktivis kita, tekan aktivis kita, seolah-olah kita yang melakukan kesalahan? Kita sebenarnya turun bantu pihak berkuasa. Ini tanya aktivis kita, sebab apa hampa pergi buat di Sungai Petani, sedangkan NGO ni adalah di Pulau Pinang. Hei, kita nak bagi tahu, NGO di mana pun, aktivis boleh ada seluruh negara. Rakyat boleh buat laporan di mana-mana pun. Sebagai pegawai, sebagai anggota PDRM, hampa siasatlah laporan ni. Sebab apa tekan aktivis kita? Tekan pasal apa hampa pergi tanya Rohingya ni, sebab apa hampa pergi rumah dia, sebab apa hampa di Pulau Pinang hampa main sampai Sungai Petani, macam mana hampa tahu dia bawa motor, macam mana hampa tahu dia bagi sewa motor. Hey, hang tengoklah video. Kita viral video dia yang mengaku dia ada motor, dia yang mengaku dia bagi kepada Rohingya. Hang tak mau tengok langsung. Dan aktivis kita nak bagi tengok video dia, tak mau peduli. Dia cakap dia tak perlu tengok. Kalau hang tak perlu tengok, hang pergi turun di rumah yang kita bagi, hang pergi siasat. Bukan hang bagi tekanan kepada aktivis, hang bagi tekanan kepada rakyat, tapi hang tak mau peduli melibatkan apa yang kita buat laporan. Last sekali dia bagi tahu apa? Oh, kita tak ada kuasa, kena pergi jumpa JPJ. Kita tahulah melibatkan undang-undang jalan raya, pergi jumpa JPJ. Tapi sekarang ni kita nak bagi tahu kita nak habang, ini ada unsur-unsur sindiket. Ini ada unsur-unsur melibatkan, mengambil kesempatan ke atas pelarian dengan memberi sewa, memberi guna pakai motosikal yang boleh mengancam nyawa rakyat. Hampa pergilah tengok. Ini bagi tekanan kepada NGO, kepada pelarian. Hampa buat tak tahu. Dia orang naik kenderaan, hampa diam. Hampa tengok, hampa senyum. Kita pergi bagi laporan, aktivis kita bagi laporan, hampa. Rakyat akan tak mau meluat untuk pergi buat report. Ini yang hampa mau. Apabila rakyat dah meluat, tak percaya PDRM, tak mau pergi buat laporan, susah, hampa bagi tekanan kepada aktivis-aktivis untuk pergi buat laporan. Sebab itulah rakyat tak mau pergi, saya abang. Sebab tu masyarakat awam, orang awam meluat untuk pergi buat laporan. Sebab itulah jadi lambakan pelarian. Sebab rakyat tak percaya nak pergi bagi laporan. Rakyat tahu kerjasama akan diberikan teruk. Walaupun bukan semua pegawai-pegawai macam ni, tapi ada segelintir yang kalau kita kena pegawai macam ni, kita akan jadi fed up dan kita tak akan mau pergi bagi laporan. Kita tak mau bekerjasama dengan PDRM. Mana ada PDRM kalau motor PDRM bagi tahu polis dan rakyat berpisah, tiada. Kita pergi meeting, kita pergi mesyuarat dengan pihak-pihak PDRM untuk bagi kerjasama. Tetapi bila kita turun ke lapangan, bila tim-tim kita turun ke lapangan, aktivis kita turun ke lapangan, selepas tu pergi buat laporan di balai polis, bagi tekanan. Hampa bagi tekanan pasal apa? Sebenarnya hampa perlu bagi kerjasama, bukan bagi tekanan. Ini kerjasama yang perlu diberikan, mudah cara yang perlu diberikan. Tanya dalam keadaan untuk menolong, tanya dalam keadaan untuk memberi mudah cara. Bukannya tanya dalam keadaan menekan NGO. Bukan tanya dalam keadaan hampa menghentam aktivis-aktivis kita, seolah-olah aktivis kita ini saja cari pasal dalam isu-isu yang bukan keperluan untuk kita pergi ambil tahu. Ini yang hampa cakap. Hampa bagi tekanan seolah-olah macam ni.